Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya di mana saya menjelaskan buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Sambil itu jemput nikmati pemandangan penerbangan turun dan pendaratan di lapangan terbang Heathrow, London. Cuma kali ini cuaca berawan yang menutupi seluruh kota London, bahkan juga menutupi matahari, apa yang kita sebut sebagai overcast clouds, low level and higher level. Okey. Dan landasan hanya dapat kelihatan pada ketinggian kira-kira 900 kaki. Okey, sekarang ini kita masuk ke lafaz zikir yang keempat. Sebelum menerangkan lafaz zikir ini dan beberapa cara berbeza untuk mengamalkan lafaz zikir ini, ingin saya bacakan terlebih dahulu hadis yang menerangkan keutamaan fadilat bagi lafaz zikir yang keempat ini ya. Sebenarnya terdapat dua buah hadis yang menerangkan keutamaannya. Salah satu daripada hadis ada dalam buku saya dan di sini saya akan bacakan sebuah lagi hadis yang tak terdapat dalam buku. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 798. Jika ikut penomboran Fathul Bari, hadis nombor 843. Ia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, Ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu, telah datang orang-orang fakir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk daripada kalangan orang-orang yang fakir juga ya. Apa kata mereka? Zahaba ahlud dusuri minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqimi. Orang-orang yang kaya dengan harta, mereka telah pergi dengan membawa ataupun telah pergi dengan beberapa darjat ketinggian dan juga kenikmatan yang berpanjangan. Kenapakah sedemikian? Yusalluna kama nusalli. Mereka solat sebagaimana kami solat. Maksudnya apa? Orang kaya pun solat, orang fakir pun solat. Yasumuna kama nasumu. Orang kaya pun puasa, orang fakir pun puasa. Walahum fadlum min amwalin. Namun bagi mereka itu terdapat kelebihan, terdapat keutamaan dari aspek harta, di mana yahujjuna biha wa yata'tamiruna, di mana mereka melaksanakan haji dengannya dan juga melaksanakan umrah. Wa ya'tamiruna. Ini adalah satu perkara yang sebenarnya kita juga dapat perhatikan berlaku di Malaysia kan. Setiap tahun orang-orang yang Allah kurniakan kelebihan rezeki kepadanya, mereka melaksanakan melaksanakan haji berulang kali, juga melaksanakan umrah berulang kali, sehingga orang-orang yang tidak memiliki kemampuan terpandang sahaja sebab mereka pun ingin melaksanakan haji, ingin melaksanakan umrah ya. Jadi apa yang sebenarnya berlaku di Malaysia, apa yang sebenarnya dirasai oleh orang-orang miskin di Malaysia juga berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dirasai oleh orang-orang miskin, orang-orang fakir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa agaknya solusi ya? Ayuh kita baca. Lanjutan di sini. Yang ini orang-orang yang diberikan kelebihan, orang-orang yang memiliki kelebihan harta ini, mereka melaksanakan haji, melaksanakan umrah, kemudian wayujahiduna, dan mereka juga dapat pergi berjihad. Sebab nak pergi berjihad ni kena ada haiwan tunggangan seperti kuda, mesti ada peralatan perang kan. Dan orang miskin, orang fakir tidak memiliki semua itu, sehingga mereka tidak dapat untuk ikut berjihad. Wayatasaddaquna, dan orang-orang kaya ini bersedekah. Alhamdulillah mereka ni bersedekah. Tapi orang miskin, orang fakir, mereka terasalah. Yang kaya ni dapat membuat beberapa amal-amal soleh yang tambahan, yang ekstra, seperti haji, umrah, berjihad, bersedekah. Sementara mereka yang miskin, mereka yang fakir ni tidak dapat melakukan sedemikian. Lalu itulah menyebabkan mereka terasanya perbezaan ini, dan mereka berkata orang-orang yang kaya ini telah memiliki beberapa darjat kelebihan, beberapa darjat ketinggian, dan juga kenikmatan yang berpanjangan. Mendengar rungutan ini, Rasulullah SAW bersabda,
Okay. Ala uhaddithukum in akhaztum adraktum man sabaqakum. Mahukah aku ceritakan kepada kalian yang mana jika kalian mengambilnya, yang ini mengamalkannya, kalian akan dapat mengatasi, akan dapat mengalahkan orang-orang sebelum kalian. Okey. Walam yudrikum ahadun ba'dakum. Dan tidak ada yang dapat mengalahkan kalian, tidak ada seorang pun yang akan dapat mengalahkan kalian daripada orang-orang sesudah kalian. Maknanya sesiapa yang mengamalkan perkara ini, dia akan berada di hadapan. Orang yang sebelumnya tertinggal di belakang, orang yang datang terkemudian pun tertinggal di belakang juga. Okay, apakah amalan yang special ini ya? Wa kuntum khaira man antum baina zahranaihi. Dan kalian akan menjadi orang yang terbaik dari kalangan man antum baina zahraini, daripada kalangan orang-orang kalian sendiri. Maknanya orang fakir, orang miskin yang mengamalkan perkara ini, dia juga akan menjadi yang terbaik daripada kalangan orang-orang miskin, daripada kalangan orang-orang fakir itu sendiri. Illa man amila mislahu, kecuali orang yang mengamalkan yang semisal dengannya. Okey, apakah amalan itu? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasina, iaitu engkau bertasbih, yang ini subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar setelah setiap kali solat sebanyak 33 kali. Okey, itu saja amalannya yang dapat mengalahkan kelebihan-kelebihan yang disebut sebelum itu, yang telah dapat mengalahkan kelebihan orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah, orang yang berjihad dan juga orang yang banyak bersedekah. Okey, laju Abu Hurairah melanjutkan bahawa seterusnya kami ini berselisih di kalangan kami. Yang ini beliau dan para sahabat yang lain tentang bagaimanakah cara menghitung zikir ini. Apakah subhanallah 33 kali, apakah alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali, atau macam mana. Lalu berkata Abu Hurairah, faraja'tu ilaihi, maka aku kembali kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan hal ini. Faqala, maka baginda bersabda, taqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna min hunna kulli salasan wa salatin. Iaitu caranya ialah engkau menyebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sekaligus, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, sehingga menjadilah setiap daripadanya 33 kali. Maknanya kita sebut semua tiga tu sekaligus, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, sebanyak 33 kali. Jadi itulah caranya. Okey. Jadi ini hadis yang menerangkan tentang keutamaan satu amalan yang pada zahirnya nampak macam kecil je, pada zahirnya nampak macam biasa-biasa saja, tetapi dapat menandingi, bahkan mengalahkan orang-orang sebelum kita, orang-orang selepas kita, orang-orang di kalangan kita ini sendiri. Tak ada siapa yang dapat mengalahkan kita melainkan orang yang mengamalkan perkara yang sama seperti ini. Yang ini subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Di sini mungkin akan ada yang tertanya, kalau macam tu, kalau orang kaya pun, dia pun berhaji berulang kali, umrah berulang kali, berjihad ataupun banyak bersedekah, tapi dia pun buat zikir ni, dia pun akan dapat keutamaan yang sama macam mana tu? Ya, betul. Tetapi kita kena ingat, orang kaya ni, disebabkan kekayaannya ni, dia kerap kali sibuk memikirkan kekayaan itu, memikirkan perniagaannya, memikirkan pelaburannya, memikirkan duit keluar, duit masuk, apa semua tu, sehingga mungkin bukan semua orang kaya, sehingga mungkin di kalangan mereka melaksanakan solat, tetapi sebahagian mungkin selepas solat terburu-buru untuk terus menguruskan harta mereka apa semua tu, sehingga mereka tidak melaksanakan zikir ni. Tetapi jika di kalangan orang yang kaya itu ada melaksanakan zikir ini, itu adalah satu keutamaan bagi mereka. Allah telah merezekikan kepada mereka kelebihan harta, juga telah merezekikan kepada mereka time management yang bagus. Sehingga dengan itu, mereka masih lagi dapat berzikir meskipun sibuk dengan urusan-urusan harta mereka itu ya. Tapi tak apa, masing-masing Allah telah pun rezekikan kepada mereka. Cuma bagi orang-orang yang mungkin Allah rezekikan dengan harta yang kurang sehingga tidak dapat melaksanakan keutamaan haji, umrah apa, ada sesuatu lain yang dapat menandingi, yang dapat mengatasi amalan-amalan itu, yang ini dengan zikir subhanallah,
Allah Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Allah Akbar. Jadi saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya jangan meninggalkan zikir ini sibuk macam mana sekalipun, ya. Ini keutamaannya yang sangat besar. Okey, hadis keutamaan yang kedua pula ada dalam buku saya. Okey, ia daripada Sahih Muslim, hadis nombor 939. Jika penomboran lain, penomboran syarah Sahih Muslim, hadis nombor 597 daripada Abu Hurairah juga. Okey, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang bertasbih kepada Allah, okey, duburi kulli salatin, okey, setelah setiap solat sebanyak 33 kali, walhamdulillah, okey, menyebut alhamdulillah, wa kabbarallah, dan bertakbir Allah Akbar 33 kali, menjadilah ia 99 kali. Kemudian menyempurnakannya menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, melengkap menjadi 100. Fadilatnya, keutamaannya apa? Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr, diampunkan dosa-dosanya meskipun ia sebanyak semisal buih-buih di lautan. Okey. Jadi ini keutamaannya. Jadi ayuh tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita tinggalkan zikir selepas solat. Semua bacaan-bacaan zikir, termasuklah juga lafaz zikir yang keempat ini. Cuma tentang lafaz zikir keempat ni ada beberapa cara untuk menyebutnya, mengiranya, dan juga saya ingin menjelaskannya dalam video yang berasingan sebab saya nak cerita juga bagaimana menghitung zikir ini menggunakan jari. Sebab antara soalan lazim yang saya dapat ialah macam mana nak kira dengan jari, ya? Kira-kira lepas tu lupa pula dah. Berapa dah ni? Tu yang nak pakai biji tasbih tu. Okey, tak apa. Nanti saya jelaskan dalam video berasingan, insya-Allah. Okey, tadi saya kata ayuh kita zikir selepas solat, jangan kita tinggalkan. Cuma poin penting yang saya nak tekankan di sini kepada umat Islam, ya. Zikir selepas solat memang sangat-sangat ditekankan. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, anda tidak semestinya kena duduk di sejadah untuk berzikir. Anda tak semestinya kena duduk di tempat yang anda solat untuk berzikir. Yang ini saya nak tekankan kerana saya dapati sebahagian umat Islam, mereka melaksanakan solat di surau-surau pusat membeli belah, shopping mall, di lapangan terbang, di stesen kereta api, di RR. Bagus. Surau itu lazimnya kecil dan kadang-kadang yang nak solat itu ramai. Tetapi mereka ni yang melaksanakan solat ni, dah habis solat tetap duduk di situ untuk berzikir, untuk berdoa, padahal dekat pintu surau tu beratur orang punya ramai hendak solat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai Muslim, kita dalam rangka beribadah, tolonglah fikirkan juga tentang orang lain. Don't be selfish. Jangan hanya fikir diri sendiri, pertimbangkan juga orang lain. Anda sudah solat, bagus, alhamdulillah. Dah habis solat, get out, keluar, bagilah orang lain solat. Anda nak berzikir, bagus. Sambil anda pakai kasut, pakai slipper berjalan keluar, sambil itu anda boleh berzikir. Zikir itu tak semestinya kena duduk di situ. Okey, sangat satu sikap orang Islam yang sangat menyedihkan. Mereka hanya fikir diri sendiri, tidak fikir tentang orang lain. Sama juga bila solat dalam kapal terbang. Macam saya cerita dalam video berasingan, dalam kapal terbang yang besar, yang kita sebut sebagai wide body, kadang-kadang ada disediakan tempat solat. Ada orang solat, tapi tempat solat itu, kalau kapal terbang Malaysia Airlines ke apa, seorang saja boleh. Kalau penerbangan Saudi, Saudi Airlines, bolehlah 5 orang, 6 orang boleh masuk. Tapi dah habis solat, duduk kat situ berzikir, padahal dia tahu ada orang lain duduk berdiri nak tunggu. Tak boleh nak bangun. Okay? Sebab time tu keadaan tenang, orang boleh solat. Mungkin kejap lagi dah goyang-goyang, pilot pun telah on tanda pasang tanda duduk dan pakai tali pinggang keselamatan, tak boleh nak solat pula kan. Jadi dah solat tu bangunlah bagi orang lain solat. Okey, kita kena faham berzikir selepas solat memang ditekankan, memang memiliki keutamaan, tetapi anda tak perlu duduk di situ untuk melaksanakan zikir. Fikirlah tentang saudara-saudara semuslim kita juga yang mahu melaksanakan solat. Sama juga yang pernah berlaku di lapangan terbang ke, di RNR ke, di shopping mall ke. Saya pernah sekali di KLIA, saya antara yang menunggu di luar lah hendak solat. Sampai saya jerit, dah habis solat, sila keluar. Orang lain pun nak solat.
Oh, baru sedar-sedar, oh baru nak keluar. Mereka ni solat berjemaah. Surau tu kecil. Ada imam seorang dengan jemaah lebih kurang 10 orang lah kot. Dah habis tu nak berzikir juga. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, berzikir selepas solat memang sesuatu yang ditekankan, memiliki keutamaannya, memiliki fadilatnya, tetapi anda boleh berzikir dalam apa jua aktiviti sambil berjalan, sambil duduk di luar ke apa. Tak semestinya anda mesti duduk di tempat anda melaksanakan solat itu ya. Ayuh kita menjadi Muslim yang bukan sahaja memikirkan diri kita tetapi juga orang lain. Please be considerate, don't be selfish. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi dalam siri video seterusnya di mana saya akan terangkan pula beberapa cara berbeza untuk mengamalkan lafaz zikir keempat ini juga dan cara mengiranya dengan menggunakan jari. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.